Maka Nabi Nuh kata, adakah kamu rasa pelik apabila minkum, yang peringatan ini dibawa oleh seorang lelaki di kalangan kamu, mana aku, liyunzirakum, untuk memberi amaran kepada kamu, walitattaqu, dan supaya kamu bertakwa, wala'allakum turhamun, dan semoga kamu mendapat rahmat. Apa respon orang kampung Nabi Nuh? Fakazzabuh, lalu mereka membohongi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fa'anjainahu, lalu kami selamatkannya Nuh, walladzina ma'ahu, dan mereka-mereka yang bersama dengan Nabi Nuh, fil fulki, di atas, di dalam kapal. Wa awraqna alladzina kazzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang membohongi ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang dibutakan mata mereka, mata hati mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ke mana qauman amin tu buta? Siapa dia tafsir? Apa dia kata, Haji? Ayat 64 buta ke tafsir tu bahasa Arab juga tu lain macam tengok. 64 buta okey. Okey tuan-tuan, dia kata wa hadhi sunnatullah fi ibadihi fi dunya wal akhirah anal aqibata lil muttaqin waz zufru wal ghalab lahum. Begitulah sunnah Allah kepada hamba-Nya di dunia dan hari akhirat, dan penghujungnya besok untuk orang yang bertakwa, kemenangannya besok untuk orang bertakwa. Kama ahlaka qaumu nuhin bil gharaqi wa najja nuhan wa ashabahul mu'minin, sebagaimana dalam ayat ini Allah Ta'ala menenggelamkan kaum Nabi Nuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Okey, kita dah biasa dengar kisah Nabi Nuh ni, tapi saya ulang sikit lah ya, sebagai orang kata untuk maklumat tambahan. Maka Nabi Nuh ni tuan-tuan, setelah beberapa ratus tahun dia berdakwah siang malam pagi petang, akhirnya dia hilang sabar kan. Letih tuan-tuan, beratus tahun. Tok Guru Ajadi baru bawa RUU 355, baru dibaca 2 kali. Kemudian akan dibaca lagi bulan 3 nanti, Februari, Mac. Itu pun ada orang kata lambat. Apa tak lambat sangat baca? Kenapa tak baca terus? Kau tengok, baru 3 bulan. Tak sabar. Mojo ada bunyi ni tuan-tuan. Azan luar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahu akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Jadi saya sebut tadi tuan-tuan, kita baru 2 kali bacaan RUU 355. Orang rasa dah lama lah, orang kata kena kencing lah, orang kata kena tipu lah, macam-macam lagi orang kata. Nabi Nuh tu beratus tahun berjuang, bukan belas tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Sebab itulah Quran kata walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ni gopoh, tak sabar nak menang, tak reti nak sabar. Sebab tu kalau kita baca sirah-sirah, baca balik Quran, baca balik perjuangan Nabi Rasul, kita fahamlah perjuangan Islam ni kena banyak sabar. Wa idh qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha ma yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, ya qaum, wahai qaumku, ista'inu billah, minta bantuan dengan Allah, banyak-banyak berdoa pada Allah, wasbiru, dan sabar banyak-banyak. Kalau ikut tak sabar, jadi macam-macam lah. Dia bila tak sabar ni tuan-tuan, dia akan jadi macam-macam. Antara jadi IS. Jadi IS, dia bila tak sabar ni, dia kena mengamuk aja kerja. Tapi kalau kita ada panduan, kita ada guide kita, insya-Allah kita akan ikut cara kaedahnya. Okey, jadi Nabi Nuh ni setelah berapa ratus tahun dia berdakwah tuan-tuan, akhirnya kemuncak sabarnya hilang. Lalu dia berdoa kepada Allah, dia kata apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh kata, Tuhanku, jangan kau tinggalkan satu keluarga pun atas bumi ini yang kafir. Kau hancurkan semua ya Allah. Innaka intazarhum, kalau kau biarkan mereka hidup, yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hamba kau yang lain, wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidak akan dilahirkan kecuali yang kafir, yang jahat. Itu kata Nabi Nuh. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Nuh. Tapi makbulnya tu bila? On the spot ke dimakbulkan? Tak. Allah kata kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum murakun. Allah kata, wahai Nuh, buat kapal. Kami akan ajarkan kau buat kapal dengan wahyu kami, dan jangan sekali-kali kau tanya kepada aku nasib orang yang zalim, mereka akan aku tenggelamkan. Nak buat kapal ni tuan-tuan bukan senang. Kena nak buat kapal pakai apa? Pakai batu blok ke pakai kayu? Pakai kayu. Maka nak buat kapal dia kena pakai pokok yang sesuai. Maka Allah kata, Allah Ta'ala arahkan Nabi Nuh supaya tanam pokok dulu. Tanam pokok, Syekh. Nak boleh matang pokok tu, nak boleh buat kapal, berapa lama tunggu? 100 tahun. Allahu Akbar. Pokok apa tuan-tuan matang 100 tahun? Pokok getah, pokok balak, pokok durian. Durian sekarang dah canggih dah, 3 bulan dah berbuah. Pokok balak kan, syajaratus saj, pokok balak 100 tahun matang. Bila dah 1 tahun, maka Allah kata buat kapal wahai Nuh. Maka Nabi Nuh pun ikut cara yang Allah ajar. Dalam Quran dia tak sebut detail, tapi Quran kata wasail fulka bi'ayunina wa wahyina. Buat kapal dengan wahyu kami dan tunjuk ajar daripada kami. Maka Nabi Nuh pun mula kerat, potong. Kerat pokok tuan-tuan, gergaji, pahat, penukul. Berapa tahun pula? 100 tahun. Dalam tafsir kata selama 200 tahun buat kapal ni tuan-tuan. Bukan sekejap. Itu buat kapal 200 tahun. Kalau ikut kita dah kojol lah tuan-tuan. Tapi Nabi Nuh tetap istiqamah mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengikut Nabi Nuh sabar. Dia tak kata kau biar betul. Lepas tu Nabi Nuh pula buat kapal. Quran kata apa? Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi al-mala'u sakhiru minhu. Nabi Nuh pula buat kapal. Setiap kali dia buat kapal tu, bila orang kampung lalu yang tak beriman ni, dia tengok Nabi Nuh buat kapal, sakhiru minhu. Diorang ejek Nabi Nuh. Diorang peli.
Dia kata, kau ni apa hal ni Nuh? Buat kapal atas bukit. Nabi Nuh buat atas bukit tuan-tuan, sebab banjir akan berlaku nanti. Jadi dia buat kapal atas bukit. Orang kampung kata, kau kalau nak buat kapal, buatlah tepi pantai, tepi laut. Ni apa kau nak buat panpai apa kat sini? Kau nak buat rumah hantu Kau nak buat tadika? Contoh. Jadi sakhiru minhu. Diorang gelakkan Nabi Nuh. Nabi Nuh buat aja, bengang, bengkak kau tahu tak? WhatsApp tu kau jangan tanyalah, penuh orang kutuk Nabi Nuh. Contohlah kalau ada bahasa WhatsApp zaman sekarang kan. Maka Allah kata, qala in taskharu minna. Ketika mereka menghina kita pada hari ini, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nanti akan sampai giliran aku akan hina korang pula. Kau tunggulah, tak percaya. Sabar. Yaumun kasaratin. Oi, lama Syekh nak boleh ke sabar tu. Oh, Syekh nak beri syiriah call tuan-tuan. Tapi tu boleh angkat biar tengah jauh. Sekejap Assalamualaikum sini. Alhamdulillah, ana sa'tasil bika al-an in dars. Sa'tasil bika insya-Allah. Naam. يعني بعد نصف ساعة إن شاء الله. نعم. عليه السلام. Okey tuan-tuannya, jadi Nabi Nuh ni buat kapal atas bukit, orang gelak, orang ketawakan dia. Jadi buat sampailah kapal siap kan. Lalu Allah Taala kata, wahai Nuh, tanda-tanda nak turun hujan banjir besar ni apabila air keluar dekat dapur rumah kau. Wafarat tanur. At-tanur ni tempat bakar roti. Keluar air kat situ. Nabi Nuh tunggu tuan-tuan. Sampailah satu pagi tu tengok air keluar dekat kawasan dapur dia. Tapi tu zaman Nabi Nuh tuan-tuan tapi kalau tuan-tuan balik rumah, tiba-tiba tengok dapur tu bocor, itu bukan tanda banjir, tu pipe bocor. Boleh telefon Syabas untuk betulkan pipe tu. Air makin naik, hujan makin lebat. Masa tu Nabi Nuh panggil kaum dia supaya naik atas kapal. Kapal ni ada 3 tingkat. Tingkat atas untuk manusia, tingkat tengah untuk binatang yang jinak, kambing, lembu, kerbau, ayam, itik serati, angsa and the gang. Yang bawah ni, ni binatang yang brutal punya, smackdown punya ni. Krokodil, apa benda, rimau, benda lagi King Kong, Bigfoot, dinosaur, contohlah. Ini semua bawah-bawah belaka. Dan tuan-tuan dalam tafsir sebut, dalam sirah sebut, bilangan yang naik kapal Nabi Nuh ada 2 pendapat. Pertama kata seramai 12 orang sahaja. La haula wala quwwata illa billah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan seramai 80 orang sahaja. Rasanya ramai lagi orang dalam masjid ni daripada pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Yang ramai masuk kapal ni apa dia? Binatang. Binatang lebih kenal Allah, lebih takut Allah daripada manusia. Nabi Nuh pun kira. Tengok anak dia seorang tak ada. Nabi Nuh anak tak ramai, 3 orang aja. Tengok anak dia tak ada seorang. Air pun naik, hujan makin lebat, petir sambar menyambar. Air turun daripada langit dan air keluar daripada bumi tuan-tuan. Sekejap aja banjir. Tengah-tengah panik macam tu, dia nampak anak dia. Anak dia yang tak beriman dengan dia. Anak ni lari atas bukit. Nabi Nuh panggil anak dia, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Dirakamkan dialog Nabi Nuh tu dalam Al-Quran. Wahai anakku, naik dengan abah, naik kapal abah, kau jangan jadi orang kafir. Bapak tu panggil. Anak ni menjawab, dia kata apa tuan-tuan? Apa dia kata? Qala sa'awi ila jabalin. Qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'. Saya akan panjat bukit paling tinggi yang akan selamatkan saya daripada air banjir pada hari ini. Maka Allah kata apa? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang akan terselamat daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala illa man aman, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah bercakap, tengah panggil, naik kapal abah anak, kau jangan degil, naik kapal abah. Anak tu kata, saya nak panjat bukit lagi tinggi. Tengah-tengah cakap tu tuan-tuan, tiba-tiba wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Datang ombak besar. Ombak ni dia belasah bukit tu hilang tuan-tuan. Dengan anak Nabi Nuh hilang sekali.
Maka Allah kata fakana minal mughraqin, maka jadilah anak Nuh di kalangan orang yang Allah tenggelamkan. Kafir tuan-tuan. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, anak sendiri tak beriman tuan-tuan. Sebab tu iman, petunjuk ni bukan hak kita, hatta bukan hak nabi dan rasul. Kalau hak nabi rasul, dah lama Abu Talib beriman dengan Nabi SAW. Kalau hak Nabi Muhammad SAW, dah lama Abu Lahab, pakcik Nabi, beriman dengan Nabi. Tapi tak, dia orang yang paling kuat menentang Rasulullah SAW. Tuan-tuan semua, akhirnya banjir besar. Setelah lebih kurang, ada ulama kata 40 hari kapal Nabi Nuh dibelayar, sehinggalah Allah berfirman kepada langit dan bumi. Apa kata Allah? Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru fastawad 'alal judi. Allah kata apa? Wa qila ya ardu, dan dikatakan kepada bumi, ibla'i ma'aki, wahai bumi telan air. Wahai bumi telan air. Bumi ni reti faham, reti bahasa. Dia sedut belakang air. Dia telan belakang tanah air. Air banjir ditelan belaka. Wa ya sama'u aqli'i, dan langit iqli'i, berhentikan hujan. Langit reti bahasa ikut arahan Allah. Setitis hujan pun tak turun. Air semakin, apa orang kata? Semakin surut. Akhirnya kapal Nabi Nuh fastawad 'alal judi, terdampar di atas bukit Judi. Bukit Judi dekat mana? Genting Highland ni. Itu tempat main judi lah. Dekat Turki tuan-tuan. Jadi Nabi Nuh ni bila dah terdampar atas bukit Judi, dia nak turun tu dia tak confident. Betul ke air ni dah surut betul-betul? Maka Nabi Nuh mengarahkan burung gagak untuk melihat keadaan di luar sana. Ya, air dah surut ke belum? Burung gagak ni tuan-tuan, dia ni lama duduk dalam kapal 40 hari. Jadi dia makan apa tu? Makan biji-bijiri ni tahu. Dia pun masa dah terdampar tu, mungkin dia nak cari menu lain kot. Dia pun merayap terbang, dia nampak ada bangkai binatang, dia kedarahnya bangkai binatang. Dia melekat dekat situ tuan-tuan, tak balik-balik. Nabi Nuh tunggu mana binatang ni tak balik-balik. Tak balik tuan-tuan. Khusyuk kedarah bangkai. Sampai sekarang gagak makan bangkai. Sekian dimaklumkan. Ini cerita Israiliyat, ya, tak jadi masalah. Ni bukan bab akidah ni. Tak, cerita ni logik, tak ada masalah. Nak percaya tak percaya terpulang. Lalu Nabi Nuh pun ambil burung merpati, dilepaskan merpati, suruh merpati tengok air dah surut ke belum. Merpati pun pergi terbang. Dia pun turun dekat tanah, dia pun terbang balik. Nabi Nuh pun sampai kat kapal, dia tengok kaki burung merpati. Tuan-tuan perasan tak kaki merpati lain kan? Kan dia macam berbelang, ada setengah merpati tu. Kan dia lain atas, lain bawah lain kan? Dikatakan itulah bekas lumpur yang dipijak oleh merpati zaman Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi cerita Israiliyat. Yang tu saya tak cerita lain kali, saya cerita. Okey tuan-tuan. Jadi akhirnya habis kaum Nabi Nuh dibanjir, ditenggelamkan. Yang dalam kapal ni tuan-tuan, ada seramai 80 orang. Diorang pun turun daripada kapal dan meneroka sebidang tanah. Dia buka kampung tu, dinamakan Qaryatu Samanin atau Qaryatu Samanun. Dia panggil kampung tu kampung 80. Ya, kampung 80 ni nisbah kepada 80 orang yang landing kat kawasan tu. Dan ada setengah riwayat sebut, daripada 80 orang ni tuan-tuan, pada satu hari Allah Ta'ala ubah lidah mereka bercakap dengan 80 bahasa. Diorang ni asalnya bercakap wallahu alam lah, mungkin bahasa Arab ke, mungkin bahasa Nabi Nuh, wallahu alam, anda tak tahu. Tapi bila dia duduk kat kampung tu, beberapa hari kemudian, keesokan hari, diorang bercakap dengan 80 bahasa. Yang ni cakap lain, ni cakap lain, cakap lain. Daripada 80 bahasa itulah tuan-tuan, keluarnya bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa orang putih, bahasa Inggeris Perenggek, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Banjom. Aku rasalah Jepun, Cina sebagainya. Ni ada dalam kisah-kisah Israiliyat. Okey tuan-tuan,
Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tak lama kemudian wafat, meninggal dunia. Habis kisah Nabi Nuh, Allah Ta'ala sambung pula kisah kaum Hud. Allah berfirman, wa ila adin akhahum hudan. Dan kepada kaum Ad, saudara mereka yang bernama Hud. Ad nama orang, Hud nama seorang nabi. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah kamu akan Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun, tidak ada bagi kamu Tuhan kecuali Allah, adakah kamu tidak menjadi orang bertakwa? Okey, dia kata kat sini, wa kadzalika arsalna ila adin akhahum hudan, begitulah kami mengutuskan kepada kaum Ad, saudara mereka yang bernama Hud. Qala Muhammad bin Ishaq, hum waladu Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Hud ini daripada keturunan Nabi Nuh. Dia kata min waladi Ad, Ad nama orang kan, Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Wa qad kanat masakinuhum bil Yaman bil Ahqaf. Ada ulama yang mengatakan kaum Nabi Hud ini tinggal di Yaman, di sebuah tempat bernama Ahqaf. Wahya jibalul ramal, iaitulah bukit daripada pasir. Qala an Abi Tufail Amir bin Wasilah, sami'tu Ali bin Abi Talib yaqulu li rajulin min Hadramaut. Amir bin Wasilah berkata, aku mendengar daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali tanya kepada seorang lelaki, yang lelaki ini datang daripada Hadramaut. Hadramaut dekat mana tuan-tuan? Yaman. Tahu mana Hadramaut? Orang kata Hadramaut kedai nasi Arab, dia kata. Sabar je lah, kau menterkedarah je kau reti. Hadramaut ni bukan kedai nasi Arab tuan-tuan. Nama lokasi di Yaman. Daripada 3 perkataan, man hadarah mat, siapa yang sampai mati. Itu nama asal tempat tu. Dia jauh, tempat dia jauh sangat. Kalau daripada Sana'a tu, saya tak pernah pergi Yaman, tapi kawan Yaman cerita, daripada Sana'a nak ke Hadramaut naik bas 10 jam. Zaman sekarang lah ya, zaman dulu naik unta, naik kuda berhari-hari. Sepanjang perjalanan daripada Sana'a ke Hadramaut ni tuan-tuan, risikonya terlalu tinggi. Penyamun, binatang buas dan sebagainya. Sebab tu siapa yang berjaya sampai ke Hadramaut tu biasanya matilah. Dia kata man hadara mat, siapa sampai mati. Hadramaut mana sampai mati. Kalau kau berjaya hidup, tu rezeki kau lah tu. Okey. Jadi diorang ni, kaum Nabi Hud ini berasal di Hadramaut. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Talib tanya dekat lelaki ni, hal ra'aita kathiban ahmara tukhalituhu madaratu hamra dha arakin wa sidrin kathirin binahiyatin kadha wa kadha min ardi Hadramaut, hal ra'aitahu. Sayyidina Ali tanya dekat seorang lelaki yang datang pada Yaman. Apa kata Sayyidina Ali? Engkau pernah nampak tak satu bukit? Kasib ni nak kata bukit pun tidaklah, tanah tinggi, yang tanahnya berwarna merah bercampur dengan madaratu hamra, tanah liat yang berwarna merah, za arakin wa sidrin, ada pokok arak. Arak ni pokok sugi tu, kayu siwak. Dekat kawasan tu ada pokok kayu siwak ni, wa sidrin, dan pokok sidir yang orang buat untuk mandi jenazah tu. Saya nak tanya, kau ada tak nampak tempat ni? Tanahnya merah, ada pokok arak, ada pokok sidir di satu kawasan, di kawasan Hadramaut. Hal ra'aitahu, kau pernah nampak tak tempat ni? Apa kata lelaki ni? Naam ya Amirul Mukminin, ya aku pernah nampak. Wallahi innaka latana'tuhu na'ta rajulin qad ra'ahu. Qala lah walakinni qad hadathu anhu. Faqala al-Hadrami wa ma sya'nuhu ya Amirul Mukminin? Qala fihi qabru Hudin alaihi salatu wassalam. Lalu orang lelaki ni tanya kepada Sayyidina Ali, kenapa tuan tanya tempat tu, kenapa? Maka apa kata Sayyidina Ali? Di situlah terletaknya kubur Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Sebab tu tuan-tuan, memang terkenal di Yaman ni kubur Nabi Hud, memang terkenal sampai sekarang. Dia kata wa hadza fi fa'idatun anna masakinahum kanat bil Yaman.
Ini menunjukkan bahawasanya kaum Hud ini berasal di Yaman. Wa anna Hudan qad dufina hunak, dan Nabi Hud ditanam di sana. Wa qad kana min ashrafi qaumihi nasaban, dan beliau merupakan orang yang paling mulia di kalangan kaumnya. Lianna rusula innama yab'athuhumullahu min afdalil qabail wa ashrafihim, kerana para nabi dan rasul Allah Taala utuskan di kalangan kabilah yang paling mulia. Walakin kana qaumuhu kama shuddida khalquhum syuddida ala qulubihim. Tetapi kaum Nabi Hud ini Allah Ta'ala jadikan diorang ni kaum yang tough, yang kuat, yang hebat, sado, smack down. Sebagaimana badan diorang tough macam tu, syuddida ala qulubihim, hati mereka pun keras juga. Badan tu keras, hati pun keras juga. Fakanu min asyaddil umami takdziban lil haqqi. Kaum Nabi Hud terkenal dengan antara kaum yang paling kuat mendustakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Maka apa kata Nabi Hud tadi? Dia kata kepada kaumnya, sembahlah Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Apa kata kaum Nabi Hud? Macam tadi juga, qalal mala'u allazina kafaru min qaumihi. Berkatalah golongan al-mala'u. Kan al-mala'u ni saya dah sebut tadi, golongan pembesar-pembesar, golongan berpengaruh, golongan berharta, golongan yang hebat-hebat ni. Dia kata apa? Yang kafir di kalangan kaumnya, inna lanaraka fi safahatin. Kita orang tengok engkau ni Hud, engkau ni bodoh lah. Dia kata Nabi tu bodoh, tuan-tuan. Nabi tu dia kata safahatin, bodoh. Sebab tu kita kalau mengajar ni, orang kata bodoh, biasa tak ada benda. Ustaz ni bodoh lah, kan? Ustaz ni sembang lebih lah, Ustaz ni merapu. Itu small matter lah, tuan-tuan. Kalau Nabi ni maksum, kekasih Allah ni, orang kata macam tu, kita ustaz kena smack down tu selamba lah. Inna lanaraka fi safahatin. Aku tengok kau ni bodoh lah Hud. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kami agak engkau ni pembohong. Dah lah bodoh, pembohong pula tu. Apa kata Nabi Hud? Sabar Nabi Hud. Qala ya qaumi laisa bi safahatun. Wahai kaumku, aku bukan bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku ni seorang nabi, seorang rasul yang Allah utuskan kepada kamu. Uballighukum risalati rabbi. Tugas aku menyampaikan kepada kamu risalah Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ni terhadap kamu seorang yang penasihat yang amanah. Aku nasihatkan ke orang yang elok.